Silat tua, baru buka langkah pun dah nampak lawak. Orang yang menjerit dengan suara lantang itu ialah Rebecca M. Slellen, Ratu Gelanggang MEA yang tiada siapa di Amerika tidak kenal. Dia ialah seorang pahlawan yang telah menyapu bersih semua kejuaraan di seluruh negara. Susuk tubuhnya tegap umpama seekor seladang besi, dadanya bidang, lengan atasnya yang penuh dengan urat-urat otot, bergerak pantas laksana harimau bintang. Perempuan itu memuat naik hantaran di media sosial, sambil ketawa mengejek seni bela diri tradisi Malaysia, mengatakan bahwa itu bukanlah pertarungan, tetapi sekadar tarian. Jika dapat naik ke gelanggang, dia akan menamatkannya dalam sekelip mata. Jangan harap apa-apalah. Video itu mendapat lebih 100.000 tontonan dalam sekelip mata. Kelak peminatnya berpusu-pusu meninggalkan komen. Kunci leher dia, hantar dia balik ke sawah padi. Apa yang kelakarnya ialah, provokasi kali ini juga sebahagian daripada strategi pemasaran tular. Pihak penganjur berwajah serba salah, tetapi pihak media pula bersorak gembira. Tajuk berita: Seni bela diri tradisi menentang seni bela diri modern digunakan di merata-rata tempat. Dan sasaran provokasi kali ini ialah seorang gadis muda dari Malaysia, Aisyah binti Abdullah. Ya Tuhan, penampilan luaran gadis itu nampak terlalu biasa. Tubuhnya yang memakai baju latihan putih ringkas, berdiri kaku tanpa sepatah kata, umpama patung di dalam sebuah surau. Ada yang mengatakan dia kelihatan seperti budak sekolah menengah, malah ada yang kata seperti budak sekolah rendah. Dia langsung tidak memandang kilauan lampu kamera para wartawan. Kenapa begitu pendiam dan tidak menunjukkan sebarang riak wajah? Bila dikatakan tidak bercakap, memang dia tidak bercakap. Seorang wartawan bertanya, "Mengapa Cik tidak berkata apa-apa?" Tiba-tiba, Aisyah menjawab dengan sopan, "Bermula dengan adab, berakhir dengan adab, itulah pesanan guru saya." Seketika, wartawan itu terdiam 1000 bahasa. Tetapi dunia luar tidaklah sebaik itu. Sebaik sahaja klip pengenalannya disiarkan, komen mencurah-curah. "Siapa nih? Tengok macam manapun tak mungkin menang, muka pucat macam ayam rebus." Ya, semua orang berpikir begitu. Perbezaan fisikal, pengalaman lalu, silat tua adalah seni bela diri yang tiada pertandingan lagi. Apa akan jadi agaknya? Tetapi bagi aku, apa yang paling mengganggu pikiran ialah sepasang mata itu, mata yang tenang dan damai, yang merenung lurus ke hadapan dengan tekad. Tiada terpancar keinginan untuk menang, tiada ketakutan atau kemarahan. Hanya keyakinan yang tidak goyah tersemat di dalamnya. Semasa sesi timbang berat, Rebecca terus-menerus memprovokasi. "Biar betul. Pihak sini dah bersedia sepenuhnya untuk bertarung, kau pula datang nak makan angin ke?" Aisyah hanya menundukkan kepala dengan hormat tanpa berkata apa-apa. Itu saja. Tiada tepukan gemuruh kedengaran, sebaliknya hanya gelak tawa sinis. Ada semangat nak berlawan ketidak nih. Suasana seolah-olah keputusan kalah menang sudah pun ditentukan. Di media sosial, keadaannya lebih teruk. Dalam senarai sohor kini, tanda pagar, silat tumbang 3 saat muncul seperti pesta penghakiman masa sebelum hari perlawanan. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa gadis kurus pendiam yang tidak membuka langkah pun akan mencipta sebuah kesudahan yang luar biasa. Namun, aku percaya pada kekuatan yang tidak kelihatan, yang tersembunyi di sebalik kesunyian itu. Sebab itulah aku ingin berkata sekarang, tolonglah saksikan kesudahan ini bersama-sama denganku, karena apa yang akan berlaku selepas ini, barulah kisah yang sebenarnya. Udara pagi yang tegang. Lantai kayu, gelanggang latihan yang sejuk, sejalur cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah dinding, menyinari sebatang tiang. Di situ tidak kosong, hanya Aisyah yang duduk bersila seorang diri. Dia menegakkan belakangnya, memejamkan mata, tenang seolah-olah nafasnya pun sebati dengan udara di gelanggang itu. "Jangan biarkan buah silatmu goyah kerana hati yang resah." Bisikan perlahan itu kedengaran seolah-olah suara arwah gurunya sedang berbisik di telinga. Walaupun guru itu tidak pernah memberitahu nama atau pangkatnya kepada sesiapa, ajarannya telah meresap jauh ke dalam sanubari Aisyah. Gelanggang silat ini, tempat dia berlatih sejak kecil, tiada pertandingan,
tiada senior atau junior. Hanya ada latihan senyap yang terkumpul dari masa ke semasa. Di dinding, tergantung sehelai kain tangkal lama di sebelah tulisan Jawi yang berbunyi tiada adab, maka tiadalah silatnya. Ini adalah permulaan setiap paginya. Dia memandang ke atas seolah-olah berdoa, lalu mula bergerak, berdiri dalam senyap, membuka langkah dalam senyap, menyerang dalam senyap, tiada nafas yang tercungap-cungap, tiada laungan. Hanya penumpuan pada setiap gerak-geri. Itulah silat Aisyah. Selepas selesai membersihkan diri, dia menukar pakaian kepada baju kurung sekolah dan menuju ke sekolah menengahnya dalam senyap seperti biasa. Dia tidak pernah bergurau senda atau ketawa bersama rakan-rakan. Pada waktu tengah hari, dia akan makan nasi lemak bungkus daun pisang dengan sambal ikan bilis, sesuap demi sesuap dalam diam. Tetapi aku tidak pernah melihatnya berwajah sedih walau sekalipun. Harinya berlalu dalam ketenangan. Namun, selepas pertarungan itu dijadwalkan, pandangan orang sekeliling mula berubah. Guru-guru menunjukkan riak risau, rakan sekelas berbisik-bisik. Malah ada wartawan yang menunggu di hadapan gelanggang. Betul kena bertarung? Lawan orang macam tu, tak mungkin menang. Tetapi dia tidak pernah goyah. Tidak menjawab sebarang soalan, hanya menunduk hormat dan berlalu pergi dalam senyap. Aku rasa, kesunyian itulah kekuatan terbesarnya. Malam sebelum pertarungan juga begitu. Dia berlatih seorang diri di gelanggang yang kosong, tidak menggunakan sebarang tenaga. Dengan gerak-geri seolah-olah mengusap bayu, dia hanya mengulangi jurus-jurusnya berulang kali. Tiba-tiba, seorang abang seperguruan bertanya dengan risau. Kalau kalah dengan pahlawan tu, mesti kena kutuk teruk. Tak takut ke? Aisyah tersenyum sedikit dan menggeleng perlahan. Saya tak fikir nak menang pun. Cuma tanah ilmu persilatan saya jadi sia-sia. Kata-kata itu menusuk terus ke dalam hatiku. Bukan soal kalah menang, bukan untuk tontonan orang lain atau untuk mendapat pengiktirafan. Bagi Aisyah, tidak tunduk pada jalan yang telah dibinanya selama ini adalah segala-galanya. Pagi esoknya, sama seperti biasa, dia tiba di gelanggang lebih awal daripada sesiapapun. Membersih dalam senyap, duduk dalam senyap, dan menunduk hormat dalam senyap. Setiap perbuatan ini telah membentuk jati diri gadis itu. Kemunculan Rebecca yang gah, liputan media, sorakan penonton, kesunyiannya tidak pernah tercemar oleh semua ini. Aku tidak dapat melupakan ketenangan yang aneh itu. Pada saat itulah, aku berharap agar gadis pendiam seperti ini menang. Tidak, bukan soal menang atau kalah, tetapi jangan biarkan sesiapapun merosakkan ketenangan ini. Hari pertandingan. Gelanggangnya ialah sebuah dewan gergasi di pinggir bandar New York, tempat duduk penuh sesak dengan penonton. Bunyi kamera yang riuh rendah, musik latar yang berdentum. Di hujung lampu sorot, orang pertama yang muncul ialah Rebecca McClellan. Dia melangkah dengan megah, tubuhnya yang sasa sambil mengangkat penumbuk, membakar semangat sorakan penonton. Perempuan itu jelas sekali seekor binatang buas. Pusingan bahunya, seringai giginya, ngaumannya. Ia adalah wajah seorang pemburu yang telah menemui mangsanya. Hari ini aku akan tamatkan dalam 3 saat. Ini bukan sukan, ini perang. Dia menjerit ke arah mikrofon. Sorakan bergema seperti letupan. Majoriti penonton adalah peminatnya di media sosial. Hantaran seperti menang kalah mati dalam beberapa saat. Ini bukan pertandingan, ini hukuman mati bertebaran. Seterusnya, Aisyah binti Abdullah muncul. Sunyi sepi. Tiada siapa yang bersuara. Seolah-olah angin telah berhenti bertiup. Seluruh dewan, senyap sunyi seolah-olah dibekukan. Tubuh kecilnya dalam persalinan silat putih melangkah perlahan ke atas gelanggang. Seorang penonton berbisik, kecilnya. Semua orang berpikir begitu. Tak mungkin menang. Rebecca tersenyum sinis. Apa benda nih? Ingatkan budak sesat mana tadi? Jangan sakit sudahlah ya. Adik, sebaik sahaja loceng berbunyi. Suasana berubah. Rebecca meluru ke hadapan dengan ganas, menghulurkan lengannya yang besar untuk mengunci. Kepantasannya ganas seperti letupan. Jika pahlawan biasa,
pasti sudah dihempas ke bawah serta-merta. Itulah corak kemenangannya. Tetapi dalam sekelip mata itu, tubuh Aisyah mengalir lancar seperti air. Dia tidak coba menahannya, hanya menerima, menepis, dan mengelak seolah-olah disedot masuk. Lengan Rebecca menumbuk angin. Keraguan muncul di wajah perempuan itu buat pertama kalinya. Lengan yang sepatutnya dapat menangkap dengan pasti, kenapa boleh terlepas? Dia coba menyapu kaki, tetapi tidak sampai. Apabila dia pikir sudah menyentuh, tubuh itu hilang seperti kabus. Penonton mula berbisik. Dia mengelak ke tadi, tersilap sendiri, bukan ditepis. Malah di meja pengulas pun kebingungan. Adakah terkena badan? Langsung tak ditahan. Ini adalah tepisan. Rebecca mula hilang sabar. Jurus tak menjadi, tenaga tak dapat digunakan. Setiap kali dia coba masuk untuk mengunci, kakinya tergelincir. Padahal Aisyah hampir tidak bergerak sedikit pun. Tetapi tenaga Rebecca di tepi seolah-olah ditiup angin. Perempuan itu menjerit, "Jangan main-mainlah." Dia meluru dari hadapan dengan membabi buta. Tetapi dalam sekelip mata tangan kanan Aisyah menyentuh lembut, keseimbangan Rebecca runtuh, lututnya jatuh ke lantai. Penonton menahan nafas. Tadi tuh balingan ke? Bukan. Cuma buat hilang imbangan. Image itu ditayangkan semula di screen, hanya sentuhan hujung jari. Rebecca yang seperti raksasa itu terhuyung-hayang. Walaupun begitu, Rebecca bangun berdiri. "Kau ni apa sebenarnya? Kenapa tenaga aku tak sampai pada kau?" Tetapi Aisyah tetap berdiri tenang. Dia dalam posisi seolah-olah akan terlelap. Hendak dipanggil posisi pun mungkin keterlaluan. Dia hanya berdiri kaku, nafasnya pun tidak tercungap-cungap. Seseorang berbisik, mengawal dengan ketenangan. Mungkin salah seorang penonton yang berpengalaman dalam seni bela diri. Kata-katanya tersebar ke seluruh media sosial dalam sekelip mata. Mengawal dengan ketenangan. Mendominasi dengan keheningan. Pergerakan Rebecca berubah. Dia mula berhati-hati. Tidak lagi meluru seperti tadi, tetapi coba mengukur jarak, memancing untuk hilang rentak. Namun, Aisyah tidak bergerak walau sinci. "Marilah," Rebecca menjerit. Tetapi Aisyah tidak menjawab. Hanya mengatur nafas dan membaca rentak. Tak nak serang langsung. Kenapa dia begitu tenang? Semua penonton mula tertanya-tanya. Bukan karena takut hingga kaku, tetapi karena tidak bergerak itulah yang menakutkan. Pertarungan ni boleh menang ke sebenarnya? Rebecca terus menyerang, tetapi serangannya tetap tersasar. Kaki tergelincir, lengan ditepis, seolah-olah semuanya diterima dan dialirkan, dan pada rentak seterusnya, Aisyah mengundur selangkah dengan perlahan, hanya itu. Daya rempuhan Rebecca terbabas ke hadapan sehingga hilang imbangan. Penonton menahan nafas. Dalam sekelip mata itu, tangan kanan Aisyah menyentuh bahu Rebecca. Saat berikutnya, tubuh Rebecca berputar melintang dan dihempas ke lantai gelanggang. Bukan kekuatan jurus, tetapi serangan yang memimpin aliran lawan secara langsung. Penonton senyap sunyi. Apa tuh? Tadi tuh balingan ke? Bukan. Dia dialirkan. Sehingga kini, Aisyah tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tetapi kesunyian itu adalah kata-kata yang paling berkuasa di atas gelanggang. Rebecca terbaring menatap siling. Cahaya lampu yang menyinar kini terasa seperti batang ais sejuk yang menusuk. Apa dah jadi nih? Kenapa aku terbaring di sini? Bibirnya bergerak menuturkan kata-kata yang tidak didengari sesiapa. Sorakan penonton bukan lagi sorakan semangat, tetapi suara keterkejutan dan kekeliruan. Apa tuh tadi? Hilang imbangan, balingan. Tak, dia tak buka langkah pun. Dari awal lagi. Ya, dia tidak membuka langkah langsung dari awal. Apa benda tuh sebenarnya? Soalan bergema dari segenap arah. Tiba-tiba, penonton yang sama yang berpengalaman dalam seni bela diri berbisik lagi. Itu adalah buah silat yang tersembunyi dalam sambutan. Dia tidak jatuh begitu sahaja. Dalam sambutan itu, ada serangan tersembunyi. Kata-kata itu tersebar ke seluruh media sosial sekali lagi. Bukan jatuh, tapi itu buah silat. Tayangan semula dipaparkan dalam gerakan perlahan.
Pada saat lengan Rebecca bergerak, tubuh Aisyah menyambutnya. Tidak, menyambut dan mengalirkannya. Ia adalah pergerakan yang lancar seolah-olah disedot masuk. Keseimbangan Rebecca dimusnahkan secara semula jadi. Di situ tiada penggunaan tenaga, hanya aliran yang dipimpin. Ini semua dah dikira ke? Suara pengulas bergetar. Gadis kecil itu tidak melakukan apa-apa yang luar biasa. Tetapi tidak melakukan apa-apa itulah yang memimpin segala-galanya. Bukan serangan, bukan pertahanan. Dia hanya menggunakan tenaga lawan untuk bergerak dan memusnahkan keseimbangan. Aku terfikir, inilah rupanya jantung silat tua. Rebecca bangun berdiri, tetapi matanya bukan lagi mata binatang buas yang sama. Ia memancarkan keraguan, kekeliruan, dan ketakutan. Pergerakannya menjadi perlahan, kakinya mula menyeret. Semakin dia coba menyerang, semakin tenaganya sendiri kembali mencederakannya. Pengalaman seperti berhadapan dengan hantu ini mungkin kali pertama bagi Rebecca. Apa nih? Aku yang menyerang? Kenapa kau masih boleh pejam mata? Aisyah seolah-olah sedang mendengar suara angin. Dia merendahkan badan sedikit untuk mengatur nafas dan pusat graviti. Hanya itu. Rempuhan Rebecca ditepis dengan sendirinya. Bukan sambutan. Itu pimpinan. Suara seseorang kedengaran dari tempat duduk penonton sekali lagi. Pengulas sendiri terkejut. Ini bukan mengelak, bukan bertahan, tetapi mencipta laluan. Serangan Rebecca menjadi semakin berulang. Pada saat keletihan dan kegusaran mula bercampur, Aisyah bergerak ke sisi selangkah lagi, umpama ombak yang memukul batu, daya rempuhan Rebecca hilang di udara. Dan sekali lagi, tangan Aisyah menyentuh lengan Rebecca dengan lembut, selembut bulu. Hanya itu. Tubuh Rebecca rebah. Semua orang mula faham. Bukan dijatuhkan, tetapi dia sedang jatuh dengan sendirinya. Pada saat itu, bulu romaku meremang. Rebecca melelan sedang patah semangat di tengah-tengah pertarungan. Penonton pun perasan. Aisyah nampak seperti tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya dia melakukan segalanya. Menguasai dengan kesunyian, menepis dengan sambutan, dan menghancurkan dengan sentuhan. Dia tidak menggunakan jurus, tidak menggunakan tenaga, tetapi kemenangan sedang menghampirinya. Dalam pergerakan gadis itu, ada segalanya. Angin, air, dan cahaya. Semuanya adalah buah silatnya. Di atas gelanggang, kesunyian seolah-olah ditiup angin, merebak ke seluruh dewan. Tidak, sebenarnya tiada angin pun. Tetapi semua orang mungkin merasakannya. Suasana berubah. Bunyi berhenti, pergerakan terhenti. Rebecca McClellan, binatang buas itu, telah dirampas alirannya sepenuhnya oleh gadis di hadapannya. Aku nampak. Pada saat kakinya mengundur sedikit, itu bukan serangan, bukan larian, tetapi penantian. Dia tidak merapatkan jarak, tetapi memancing kesadaran lawannya untuk masuk. Rebecca mempertaruhkan segalanya untuk kali terakhir. Dia meluru dengan meletakkan seluruh berat badannya ke hadapan untuk mengunci. Tetapi Aisyah hanya mengundur selangkah seolah-olah disedot masuk. Tubuh Rebecca terbabas ke hadapan dengan momentum yang tidak dapat dihentikan. Tubuh Aisyah mengalir ke sisi seperti angin. Dan dalam sekelip mata itu, tangan kanannya menyentuh lengan Rebecca dengan lembut. Hanya itu, tubuh Rebecca berputar luas melintang. Bunyi gedebuk kedengaran di atas gelanggang, seperti tirai yang jatuh di pentas drama. Dan kemudian, Rebecca menepuk lantai, menyerah kalah. Aku tahu sendinya telah dikunci, tetapi dia langsung tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bertahan. Tiada siapa yang bersuara, tiada siapa yang bertepuk tangan. Aisyah melepaskan tangannya dalam diam. Tidak mengangkat penumbuk, tidak menunjukkan gaya meraihkan kemenangan. Dia tetap berdiri diam di situ. Rebecca tidak bergerak lagi. Matanya terbeliak, tidak paham apa yang telah berlaku. Akhirnya, seorang penonton bersuara. Dah tamat. Kemudian, seorang penonton lain berdiri. Dia bukan membaling. Cuma tidak melawan arus. Ya? Tidak menggunakan jurus. Hanya memimpin tenaga perempuan itu. Bukan memaksa jatuh, cuma memancing ke arah yang sepatutnya jatuh. Pengulas terdiam.
Penganalisis menanggalkan font kepala dan berdiri. Aisyah menunduk hormat. Tidak berkata apa-apa, tidak menjerit apa-apa. Apabila dia berpaling dari gelanggang, seperti bayang-bayang yang hilang dalam sekelip mata, belakang badan pemenang itu membawa makna yang lebih mendalam daripada sebarang kata-kata. Tepukan tangan kedengaran sedikit demi sedikit. 1, 2, 3. Dan akhirnya, menjadi tepukan gemuruh seperti ribut. Tetapi di tengah-tengah kegilaan itu, Aisyah tidak berpaling. Bukan kemenangan, tetapi berpegang teguh pada jalannya. Keyakinan dalam kesunyian itu telah menguasai segala-galanya di dewan itu. Walaupun pertandingan telah berakhir, tepukan masih tidak berhenti, bukan sorakan pada saat kemenangan, tetapi suara kesedaran, silat tua. Itu bukan jurus, bukan pertarungan. Semua orang pernah mentertawakannya, tetapi kini, semua orang bertepuk tangan untuk kesunyian itu, seolah-olah sedang menadah tangan berdoa. Di media sosial, video itu dikongsi dengan pantas. Pergerakan apa nih? Gadis yang sepatutnya lemah mengalahkan Ratu MEA terkuat. Tak nampak jurus langsung, bukan dijatuhkan, dia jatuh sendiri. Komen seperti ini mencurah-curah masuk dalam bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, malah bahasa Arab. Ada satu komen yang sangat menyentuh hatiku. Ini adalah falsafah, bukan sekadar teknik. Ia adalah cara hidup. Mungkin inilah saatnya seni dan ilmu persilatan disampaikan ke seluruh dunia sebagai sebuah jalan untuk kali pertama. Selepas sesi temu bual, Aisyah kembali ke bilik persalinan. Dia tidak bercakap perkara yang tidak perlu walau sepatah pun. Dia minum seteguk air seperti biasa, menunduk hormat, dan meninggalkan bilik itu dalam diam. Walaupun begitu, wartawan masih tidak berputus asa, menghulurkan mikrofon dan bertanya, "Kenapa Anda memilih untuk bertarung dengan cara itu?" Aisyah berhenti berjalan dan hanya meninggalkan ayat pendek. "Apa yang saya buat cuma tidak menolak tenaga lawan, itu sahaja." Dalam suaranya yang tenang itu, terkandung segala-galanya. Rebecca duduk termenung di sudut gelanggang untuk seketika. Mungkin memerlukan masa untuk menerima kekalahan. Tetapi apa yang ada di matanya bukan kekecewaan, bukan ketakutan, tetapi pemahaman. Beberapa hari kemudian, satu hantaran di media sosial menjadi tular. "Aku tidak bertarung, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang hancur. Baru pertama kali aku sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai, tetapi tentang menerima dan memeluk." Akun itu milik Rebecca McClellan sendiri. Aku sampai menitiskan air mata. Seminggu kemudian, di hadapan sebuah gelanggang silat tua yang kecil di Malaysia, seorang wanita asing berdiri. Rambutnya dipotong pendek, memakai pakaian latihan yang selesa. Itu ialah Rebecca. Bolehkah saya belajar di sini?" Aisyah tidak terkejut. Dia hanya menunduk hormat. "Silakan." Tempat ini sentiasa terbuka untuk semua. Kedua-duanya duduk di atas lantai dan mengatur nafas bersama-sama dalam diam. Tidak perlu peluh atau air mata. Hanya melepaskan diri di tengah-tengah keharmonian. Itulah seni persilatan di sini. Di tengah-tengah kanak-kanak yang sedang berlatih jurus dan orang dewasa yang memerhati dalam diam, Rebecca sendiri perlahan-lahan merehatkan bahunya, seolah-olah telah melepaskan sesuatu. Ilmu yang ada bukan untuk bertarung, tetapi untuk tidak bertarung. Jalan yang ada bukan untuk merebut, tetapi untuk hidup bersama. Itulah silat tua. Aku rasa, yang menang dalam pertarungan itu bukan Aisyah seorang. Tetapi apabila hati kedua-duanya dapat berhubung, itulah kemenangan yang paling besar. Dalam kalangan penonton, ada beberapa orang kanak-kanak. Mereka masuk ke dalam gelanggang dan berkata, "Saya pun nak jadi macam tu." Ya, tidak perlu tahu buah silat pun. Cukup sekadar orang yang telah merasai ketenangan itu berani untuk melangkah setapak lagi. Itu sudah memadai. Coba tanya diri sendiri, apa itu kekuatan sebenarnya? Apa makna kemenangan? Tiada persembahan yang hebat, tiada musik latar, tetapi lubuk hati bergetar. Kita telah menyaksikan saat seperti itu. Baiklah, bagi kau yang menonton sampai sini,
Macam mana? Tiada tumbukan yang ganas, tiada sorakan, tiada setitik darah pun. Tetapi hati bergetar, kan? Inilah yang dipanggil jalan keguruan. Kemenangan bukanlah matlamat, tetapi kekuatan untuk memeluk kebencian. Itulah semangat yang ada dalam seni persilatan Malaysia, terutamanya silat tua. Dari kesunyian Aisyah, apa yang kau rasakan? Dari satu tunduk hormat, dari kesunyian itu, perasaan apa yang kau nampak? Apa yang kau rasa? Tulislah di ruangan komen. Aku akan baca setiap komen. Luahkan isi hati kau pada aku. Dan selepas ini, aku akan terus membawakan kisah-kisah tentang jalan yang menggetarkan hati seperti ini. Jangan lupa ikuti saluran ini dan tekan butang suka. Orang yang akan mewarisi budaya dan semangat ini seterusnya ialah kau.